Jadi vektor ni, direction dia kita boleh tulis dalam bentuk angle, bearing dan pole. Okay. So angle dengan bearing ni ada persamaan sedikit, nanti kita akan jelaskan. So kita tengok contoh dia dulu. Okay. Contoh pertama angle So angle kita boleh tulis the angle of A is 30 degree. So angle ni dia akan bermula daripada garis yang mendatar ni. Okay, ini direction dia yang positif. Kemudian ini adalah direction dia yang negatif. So kalau angle of A is 30 degree, so dia akan mula daripada sini naik ke atas 30. So ni adalah angle bagi A. So if the angle of A is katalah minus 60 degree. So minus 60 degree maknanya dia akan mula daripada point yang sama. Garisan X ni dia akan turun ke bawah. Okay, 60 degree. So inilah vektor A tadi. Okay, so maksimum positif ni dia akan sampai sini je lah. Okay, so ni maksimum untuk yang nilai angle yang positif. Maknanya positif dia maksimum 180 degree kan. So kalau yang negatif tadi maksimum dia adalah negatif 180 degree maksimum angle. So dia mula daripada garis ni. Okay, garis yang mendatar. Yang kedua adalah bearing. Okay, angle dah. Yang kedua adalah bearing. Bearing ni nilainya daripada 0 ke 360. Maknanya dia mula daripada satu titik sampai ke titik yang sama. Okay, maximum angle is 360 degree. So beza dia untuk bearing ni, okay, dia mula daripada garisan ni. Okay, so dia akan mula ke kanan. So dia tak ada nilai negatif lah. So semuanya positif daripada 0 degree hingga 360 degree. Semuanya nilai positif. So beza dia macam mana kita nak bezakan, sebab angle ni pun dia tulis dalam degree kan. Kat sini pun dia tulis pakai degree. Maknanya cara kita nak bezakan adalah ayat dia. Biasanya angle ni dia akan tulis the angle of vector A is berapa. So kalau bearing kita kena tengok ayat dia lah. Kalau bearing biasanya dia akan tulis the bearing of vector A is 150 degree. So kalau 150 degree, so kita buat direction ni. So sini 90, so sini 180. Dia somewhere between this line. So inilah direction untuk vector A. So yang membezakan dia adalah ayat ni. The angle, kat sini dia tulis the bearing. Okay, dan selain tu kita boleh nampak lah dalam definition ni, angle dia sampai 180 je. Kalau yang ni dia boleh sampai 360. Tapi kalau kita tengok daripada nilai je, macam mana kita nak bezakan dia, kita tengok belakang ni. Dia akan tulis angle, dia akan tulis bearing. So mostly kita dalam example kita akan banyak pakai angle lah. Bearing ni sangat jarang lah kita guna. Sama juga dengan contoh yang ketiga, iaitu gunakan kutub ataupun pole. So pole, kita tahu kutub ada 4 kan. So mula kita ada kutub north, utara, south, selatan. Kemudian kita ada east, barat. Kemudian kita ada east, timur, west, barat.
So cara dia kita tengok susunan. Kalau dia tulis N 30 degree E, maknanya direction dia from N to E. Kan ni N kan, so dia mula daripada ni N ni. Kita ambil paksi N, turunkan bawah 30 degree. So ni adalah dia punya vektor. Katalah vektor A, kita pakai contoh yang sama. So ni vektor dia kat sini. Okay, 6 meter jarak dia, ni magnitude dia. Magnitude ni nilai dia. So ni dia punya angle dia. Okay, angle ni kita boleh express dalam 3 ni lah. Angle bearing dengan pole. So kalau bawah ni E80S. So kita kena buat lah. Kalau nak elok, buat gambar lain. Okay, supaya kita dapat bezakan lah. North, South, East, West. So contohnya E80S. E80 degree S. So dia start from E. Okay, kita gerakkan anak panah kepada S. Okay, dari sini turun bawah 80 degree. So ni adalah vektor dia. Okay, dan seterusnya boleh buat contoh yang lain. So kalau kita terbalikkan ni boleh juga. Katalah kita buat S80E. So kalau S80E, maknanya kita mula daripada S dulu lah. Okay. So kita ambil E dengan S je. So kita ambil S ke atas 80 degree. So ni adalah dia punya vektor dia. Okay. So kita mula daripada kiri. Macam dia tulis N kiri, so mula pada N. Kalau belah kiri ni E, mula pada E. Kalau sebelah kiri S, mula pada S. So seperti yang saya cakap, kita banyak pakai ni angle, bearing jarang guna, pole ni lagi jarang kita guna. Tapi kita kena ingat lah untuk buat soalan exam ke apa nanti. So component of vector, okay, vector ni dia kita boleh pecahkan komponen A dengan X dengan Y. Okay, sebab vektor ni dia boleh pergi ke arah mana-mana. Kita ada banyak arah dalam 360 degree kita punya dia punya direction. So vektor ni can be anywhere lah. Sama ada ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Okay, macam ni tak proper. Ke sini boleh, okay, ke sini boleh. Banyak paksi dia boleh pergi. Okay, so kita kena tahulah komponen A dengan X dengan Y dia, supaya kita senang nak calculate. So cara dia kita akan gunakan kaedah resolving vector. So ni kita akan gunakan kaedah matematik lah kalau ingat lagi. So kalau kat sini asalnya ada dua nilai. Dia akan bagi nilai angle, dia akan bagi nilai A. So bahagian bawah ni adalah komponen X kan. So ni adalah AX. AX dapat daripada mana nilai dia? Kita akan ambil vektor A darab dengan cos angle tu. So sebelah bawah ni adalah cos. And opposite adalah sin. Okay, so ingat macam tu je lah. Sebelah vektor cos, opposite dia adalah sin. Okay, so kat sini tulis AY. AY memang kita akan pakai sin theta, AX cos theta. So beza dia kalau macam angle tu kita tulis dalam bentuk yang lain lah. Contohnya macam ni kita ambil vektor yang sama A, tapi sekarang kita letak sudut ni kat tempat yang lain. Instead of dekat bawah, kita letak dekat atas, theta. So kat sini komponen A, Y kan masih sama.
Sini adalah komponen AX. Cuma kat sini cara kita nak kira AY, kita akan guna cos sebab theta dia dekat sini. So dalam kes ni, AY adalah A cos theta. Sebab theta dia dekat sini, sebelah dia. Dan kat sini opposite dia kan. So AX pula, dia akan jadi A sin theta. So kita kena perhatikan lah, sudut tu kita akan pakai yang mana satu. Kalau dia dekat sini, AX akan jadi A cos theta. Tapi kalau sudut dia dekat atas, angle dia dekat atas, dia akan jadi AX sama dengan A sin theta. Okey, ini adalah kaedah matematik yang kita dah belajar lah masa SPM. Okey, ni ada explanation dia lagi, boleh tengok. Sin tu apa, cos tu apa, tangent tu apa. Dan selepas kita tahu magnitude dia, okey, katalah kita ada A tadi, AX kita dah tahu nilai dia berapa. Kemudian kita dah tahu AY nilai dia berapa. So kita biasanya nak cari resultant vector kat sini. So nak cari resultant vector ni ataupun sama dengan ni, kita akan guna teori Pythagoras, Pythagorean theory. So cara dia kita akan kuasa 2kan AX. Kemudian kita tambah dengan AY kuasa 2. So kita akan punca kuasa 2 kan dia untuk dapatkan magnitude of R. Okay. Okay, dan selepas kita dapat nilai magnitude ni gunakan kaedah Pythagoras, biasanya kita akan cari angle dia sekali. Angle of resultant vector ni. Okay, ni adalah resultant vector. Total ya. So nak dapat angle of R, okay, yang ni tadi, kita akan buat up tangent, tangent negatif 1. So tangent ni cara dia kita akan bagi Y dengan X value. So sebab kita dah nampak sini kita guna simbol AY, so dia akan jadi tangent negatif 1. Y itu adalah AY dan X adalah AX. So kita tekan calculator, kita akan dapat value dia. Okay, cukup teori dia. Kita akan tengok contoh pertama, exercise 2.1. A small airplane, ada satu kapal terbang, dia keluar pada airport. Kemudian kapal terbang tu, selepas tu dia nampak daripada tower, jarak dia adalah 215 km. So maknanya kalau kita guna airplane ni, simbol dia adalah A, magnitude dia adalah 215 km. So selepas magnitude kena ada direction kan. So direction dia 22 degree east due north. Maknanya kita guna ayat pertama ni east kan. So kita ambil E 22 N. So baru lengkap information ni. How far to the east and how far to the north is the airplane from the airport. So dia sebenarnya bagi satu vektor north dengan east kat sini. So E 22N kat sinilah A tu. So sebab E kat depan, so dia akan jadi macam ni. So dia bagi vektor ni how far to the east, maknanya dia nak vektor komponen X. AX berapa? Okay, ni soalan 1. Soalan 2, how far to the north, maknanya soalan 2 dekat sini. Okay, dia tanya AY ni berapa. So kita selesaikan dia. Ini gambar tadi, daripada airport dia nampak kapal terbang tu travel 215 km. So direction to the east, yang bawah ni adalah 215 cos 22. Okay, so kita kira nilai dia 199.3 km. Direction to the north, jarak dia yang ni. Kan north kan ke atas kan. So direction yang ke atas, sebab angle dekat bawah ni, kita akan gunakan sin.